إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به
dan tiada harus orang yang menjadi nabi dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus nabi-nabi yang dulu-dulu itu mewujud di dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Allah Isa alaihi salam ketika turun dari langit kepada bumi serta menyungguhkan kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hampir hari kiamat, halnya membunuh Dajjal laknatullahi alaihi. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati Allah, dilimpahi rahmatnya, curahan limpah rahmatnya ke atas kita, dan ditambahkan lagi ke atas kita ini hidayah taufik pertolongan daripada. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Jadi pengajian kita ialah syarah jawhar at-tauhid, yaitu pada mensyarahkan matan fa'arsyad al-khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadul aqib li rusli rabbihi. Rajaz 6 kali mustaf'ilun. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi kita ada nyanyi maruf. Baik. Jadi dia nak uraikan mana dalam kata Muhammadun al-aqib li rusli rabbihi. Itu situ. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi yang al-aqib. Aqib itu apa maksud? Iaitu Nabi yang tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri, yaitu Nabi kita bersabda anal aqibu. Nabi tafsir alladzi la ba'di nabiyyun atau alladzi la nabiyya ba'di. Aku ini yang bernama Aqib. Apa makna Aqib? Alladzi la nabiyya ba'di, yaitu yang tidak ada nabi sesudah aku. Baik. Jadi rentetan dari matan itu, maka di sini terbitlah satu aqidah yang wajib atas kita setiap orang mukallaf ini kena tahu dan kena faham. Maka disebut ini syahadat. Tengok, dia kata bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kesudahan sekalian Nabi dan Rasul Nabi. Artinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang penyudah, Nabi yang Rasul. Dengan makna tidak ada lagi Nabi yang baru menjadi Nabi selepas daripada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi. Ini akidah. Bila kita ada akidah ini, kita ada kefahaman ini, kita tenang dalam hati, tambat dalam hati, maka tak mudahlah atas kita ini tertipu dengan dakwaan jadi Nabi. Dipanggil mudda'in nubuwah, orang yang mendakwa maqam kenabian. Seperti dulu kan,
berlaku dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku jadi nabi. Siapa dia? Iaitulah Musailamah al-Kadzdzab, ya. Musailamatul Kadzdzab, dia juga mudda'in nubuwwah, dia mendakwa dan mengaku dirinya jadi nabi. Dah ada di zaman Nabi situ. Itu bagi Nabi palsu. Pahamai di zaman kemudian ini berlaku di India, dipanggil ulam Muza. Ulam itu juga mengaku menjadi Nabi. Ahmad Qadiani dan banyak lagi yang seumpama dengan dia. Mai di Malaysia pun ada juga Rasul Melayu. Jadi ada Malaysia kita kan itu duk sebab Rasul Melayu. Itu juga mendakwa menjadi Rasul ataupun mendakwa jadi Nabi. Tak ada. Kalau orang yang tak ada akidah ini atau tidak ada ideologi ataupun pahaman ini atau metode ini, maka bila seorang itu mendakwa dia jadi Nabi, dia buat pelik-pelik sikit, lalu dia terikut-ikutlah. Baik, maka kita orang yang mengaji atau orang yang mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi satu pegangan dan juga ajaran bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi yang penyudah, Nabi yang pengesud, yakni nisbah bangkitan. Kalau nisbah kejadian itu Nabi kita yang mula-mula sekali. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Nabi sebut kuntu awwalan nabiyyina khalqan wa akhiruhum ba'than. Nabi sebut kuntu awwalan nabiyyin, adalah aku ini yang mula segala nabi-nabi, tapi yang mula itu khalqan, nisbah kejadian. Wa akhiruhum, dan adalah aku ini yang akhir nabi-nabi, ba'than, nisbah utusan, diutuskan, dibangkitkan menjadi rasul nabi. Akulah yang akhir sekali. Maka di situ dapatlah kita faham bahawa tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mendakwa ada lagi nabi sesudah nabi, maka orang itu jadi kafir. A'udzubillahi min dzalik wa la'iyadzubillah. Pasal apa jadi kafir? Kerana menyalahi Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut maka Muhammadun aba ahadin, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penyudah para nabi-nabi. Nabi kita itu Rasulullah, utusan Allah, dan juga penyudah segala nabi-nabi. Baik. Ini disebut nama Al-Aqib, yang tidak ada lagi nabi selepas daripada aku, iaitu nabi kita itu adalah kesudahan sekalian nabi dan juga rasul, yakni para rasul-rasul alaihi wassalam. Baik. Lepas tu orang akan berkata pula, itu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun pada akhir zaman, turun membunuh Dajjal. Bagaimana pula? Dah kata tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Isa bagaimana? Itu kita kena faham bahawa yang dimaksudkan
tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah Nabiyyun tubtada'u nubuwwatuhu. Itu kena faham. Yang tak ada Nabi itu ialah Nabiyyun tubtada'u nubuwwatuhu, iaitu Nabi yang dimulai kenabian dia. Maksudnya Nabi itu Nabi dulu dia tak jadi Nabi, atau baru dimulai kenabian dia. Itu yang orang panggil tak ada. Adapun Nabi Isa alaihi salam itu dia panggil sudah jadi Nabi dah dulu. Dia jadi Nabi dah. Itu istilah, bukan Nabi yang baru nak jadi Nabi. Adapun yang tak ada ni ialah Nabi yang baru nak jadi Nabi. Itu tidak ada sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, habis. Baik. Kemudian katanya pula, dan tiada harus orang yang menjadi Nabi dalam zaman, yakni dalam masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah tu. Dalam masa kita jadi Nabi, tak ada orang yang jadi Nabi juga. Kalau jadi itu nama Nabi palsu, seperti kita sebut tadi kan, Musailamah al-Kadzdzab, yang mendakwa jadi Nabi itu bukan Nabi. Ada. Kerana bila wafat satu Nabi, ada itu di zaman Nabi kita tak kala, mungkin di zaman yang lain itu ada. Masa Nabi kita tak ada, mungkin zaman Nabi-Nabi yang lain itu ada. Contoh macam yang kita kata Nabi Isa alaihi salam diangkat naik ke langit. Lepas itu di zaman Nabi Isa itu ada tak Nabi? Ada. Namanya Nabi Khalid bin Sinan. Nabi Khalid bin Sinan itu sezaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Khalid bin Sinan ini dikatakan Nabiyyun dhayya'ahu qaumuh. Disebut dalam hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, tengok Sahih Bukhari. Itu dipanggil Nabiyyun dhayya'ahu qaumuhu. Nabi juga, tapi Nabi yang disia-siakan oleh kaumnya. Kaumnya tak pakai dia, tak ikut dia, tak patuh, tak taat pada dia. Tapi dia Nabi saja, bukan mursal. Dan lain pula tu. Kalau orang kata, oh, tak ada di antara Nabi Isa diangkat naik ke langit dengan nak dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang Nabi pun. Tak ada seorang Nabi pun. Baik orang kata, tu Khalid bin Sinan ke Nabi? Betul, dia Nabi sahaja, tetapi Nabiyyun ghairu mursalin. Dia bukan Nabi yang dilantik menjadi Rasul, hanya dia Nabi saja. Maka ulama jawab begitu, kan? Jadi yang maksud kata tak ada Nabi di antara Nabi Isa diangkat naik ke langit dengan diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tak ada Nabi itu ialah Nabiyyun mursal, Nabi yang diutuskan menjadi Rasul, itu tak ada. Tapi kalau dia Nabi saja tapi tidak dilantik menjadi Rasul, itu ada. Iaitu seperti kita sebut tadi, Nabi Khalid bin Sinan. Ini sebut dalam hadis Nabiyyun dhayya'ahu qaumuhu. Itu seorang Nabi yang disia-siakan dia oleh kaumnya. Jadi kaumnya tak ikut dia, tak taat pada dia. Baik, ini kita kena faham. Jadi maksudnya sesudah daripada wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak ada lagi seorang Nabi pun yang diutuskan. Baik. Tengok ayat dia sebut sini kan, kalau itu tak harus menjadi Nabi dalam zaman asal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata dan harus Nabi yang dahulu itu muncul, yakni ada dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh ada. Tapi mereka ini dulunya dah jadi Nabi dah. Dan mereka ini ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus berlaku, harus terjadi. Tengok dia buat misal di sini. Dia kata seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Ada Nabi Isa ada di zaman Nabi, dan Nabi Isa alaihissalam masih hidup, dan Nabi Isa juga pernah berjumpa dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berjumpa di bumi dan juga berjumpa di langit. Nabi kita berjumpa di bumi dengan Nabi Isa di mana? Di Palestin pada malam Isra dan Mi'raj, jumpa di bumi. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad SAW berjumpa juga dengan Nabi Isa di langit yang kedua atau langit yang ketiga atau khilaf malam pada malam Isra dan Mi'raj juga. Nanti dia buat contoh kan, itu ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian begitu contoh yang lain Nabi apa lagi? Iaitu Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan yang lain-lain lagi banyak. Buat contoh di sini dia kata seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Satu waktu bulan dan mana alasan Nabi Isa AS ketika turun dari langit kepada bumi. Jadi Nabi Isa turun dari langit yang kedua. Kata setengah ulama, kata setengah ulama dia berada di langit yang ketiga. Sekarang ni Nabi Isa berada di langit karena dia diangkat. Tengok dalam ayat Quran kan, sebut inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kayada. Dan inni mutawaffika, sesungguhnya aku menyempurnakan engkau. Jadi apa makna mutawaffi? Menyempurnakan engkau, maksudnya Allah Ta'ala kekalkan jasad Nabi Isa dan juga ruhnya, dua-dua sekali itu sempurna. Wa rafi'uka ilayya, dan juga akulah yang mengangkatkan dikau wahai Isa kepada aku. Angkat naik ke langit yang kedua atau ke langit yang ketiga atau khilaf ulama. Jadi artinya Nabi Isa sekarang masih lagi hidup di langit yang kedua atau di langit yang ketiga. Jadi Allah Ta'ala angkat itu dua sekali, angkat jasad serta ruh. Itu makna mutawaffi. Bukan makna mutawaffi itu mematikan, bukan makna mutawaffi itu mewafatkan, tapi menyempurnakan dengan makna kekalkan hidup serta jasad. Angkat naik ke atas, masih hidup. Itu pada nanti akhir zaman Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa. Turun di mana? Di negeri Syam, Syria. Turun kat mana? Turun dekat Masjid Jami' Al-Umawi. Jami' Al-Umawi di Syria. Di sana turun di sisi menara warna putih. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, tengok dalam huruf iya kan, hadis itu dia ada huruf alif, ba, ta sampai ke ya. Tengok huruf iya hadis belakang. Nabi SAW bersabda, yanzilu Isa indal yanzilu Isa indal manaratil bayda masyriqa bagi masyriqa Dimashqin. Nabi Isa akan turun di sisi menara yang warna putih, yaitu sebelah timur Dimashq. Itulah kita tengok dalam syarah di situ, menara putih ini duduk mana? Duduk dekat Masjid Jami' Al-Umawi di Syria. Siapa pernah pergi ke Syria, boleh tengok menara warna putih di Masjid Jami' Al-Umawi, duduk situ. Di situ tak tahu Allah ni macam mana keadaannya, tak perang kan. Masa kami pergi dulu dengan Al-Fadhil Ustaz Hasan kita tahun 2006, tak silap ingat, atau 2007, betul masih elok lagi Jami' Umawi. Baik, itu sedikit. Nabi Isa akan turun nanti pada akhir zaman, dia punah Dajjal. Jadi katanya turunnya itu pada waktu asar. Lepas tu dia berjalan terus pergi ke Palestin dan sampai sana sembahyang subuh. Palestin sembahyang subuh. Itu cerita panjang lagi lah. Datang turunnya Nabi Isa alaihissalam tu. Kemudian dia buat contoh di sini ya. Kemudian dia kata, serta Nabi Isa ini menyungkuhkan kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hampir hari kiamat. Halnya ya Nabi Isa membunuh Dajjal laknatullahi alaihi. Itulah Nabi Isa turun, Patul adalah kaum-kaum yang lain dia memberani salib, dia membunuh khinzir dan banyak lagi yang memerangi Arab dan sebagainya di sana tu. Maka dia memerintah bumi ini selama 40 hari ke 40 tahun orang gitu. Lepas tu orang bagi maulah sampai dekat kiamat, maka dia juga wafat. Akhirnya kan dia juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Itu secara ringkas mengenai Nabi Isa. Tetapi bahasa Nabi Isa memerintah itu, dia memerintah menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak guna syariat dia, atau dia tidak menggunakan syariat yang baru, tak. Dia menyungkup dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kata ulama, artinya Nabi Isa itu termasuk dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dengan Nabi Khidir alaihissalam masuk dalam kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir ini dia di zaman Nabi Nuh, kerana dia keturunan Nabi Nuh. Lepas tu mai turun kepada dia raja, bapaknya raja. Bila bapaknya dah tua, maka dia nak gantikan tata kerajaan itu, nak serahkan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam dia tak mahu, maka dia larilah sampai ke satu tempat tepi laut. Dia tadi lari laut kan, duduk di situ. Inilah yang disebut dalam Quran tu, cerita dalam surah Al-Kahfi panjang. Baik, ini kita ambil ringkas saja.
Kemudian tuan-tuan dan puan hadirin itu dia menguraikan makna al-aqib li rusli rabbi matan Muhammadunil aqib li rusli rabbi. Nabi Muhammad SAW itu ialah yang penyudah bagi rasul-rasul Tuhannya. Tak ada lagi Nabi selepas pada itu. Baik. Kemudian seterusnya masuk matan yang baru. Katanya dan kata Syekh Rahmatullahi Alaih. Syekh di situ ialah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani katanya wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Atau pada kata matan yang lalu dulu katanya fa'arsyad al-khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadunil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Apa itu? Jadi kita masih lagi duduk di awal muqaddimah, belum lagi masuk membincangkan akidah. Baik, dia kata dan rahmat Allah, yakni rahmat Allah dan salamnya, salam Allah Ta'ala itu atas segala keluarganya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala jamaahnya dan ahlinya dan isi umatnya. Baik. Maka syarah dia nak mensyaratkan matan tersebut. Tengok dia cara apa? Syardan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata dan arti keluarganya itu apa maksud keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Keluarganya itu ialah anak cucu Hashim. Ingat dia bukan anak cucu Hashim tu yang mati lah. Iaitu anak cucu Hashim tu yang mati pula. Nah, ni anak cucu Hashim, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Muttalib, anak cucu Hashim dan Muttalib yang mukminin, yang beriman. Nah, yang beriman lagi haram makan zakat. Jadi ini ini keluarga Nabi pada haram zakat. Dan makna haram ke atas mereka makan zakat. Pasal apa haram makan zakat? Kerana di sisi mereka zakat itu masuk dalam benda yang keji, benda yang keji. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang suci, orang yang bersih. Dipanggil wa ahlihi tahirin, al-abrar, dipanggil orang yang suci, orang yang bersih, orang yang baik-baik. Maka zakat itu dikira sebagai daki-daki atau kotoran di sisi mereka, maka haram ke atas mereka makan zakat. Jadi terbit daripada dua keturunan ni lah, terbit ke kita sini ni dipanggil apa? Sayyid. Dan juga dipanggil syarif atau syarifah. Dipanggil asyrafah. Panggil sayyid atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patu syarif keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga masuk dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana mengalir di dalam darah mereka, darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panggil Ahlul Bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik.
cerita panjang Sayyid Syarif ni panjang. Turun daripada mereka tu lagi ada gelar sebagai Wan Nik. Nik Wan itu dia tu. Kalau Nik ni biasanya lah raja panggil Nik, tapi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Wan ni biasanya daripada kalangan ulama. Ada banyak Wan Ismail, Wan Abdul Qadir, Wan apa lagi? Wan biasanya daripada kalangan ulama. Wan itu daripada Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai ke kita ni panjang lagi. Tapi yang jadi kadang-kadangnya jadi tak ada Wan tu kerana dia pembuat. Wan dia pembuat kerana takut dibunuh. Sebab dulu golongan Syuyu'iyun bagi golongan komunis. Komunis banyak nak bunuh, tangkap keluarga Nabi SAW untuk nak dihapuskan. Maka mereka buat sembunyi, tak mau sebut. Lepas tu mai ke bawah lagi ada pula tengku dia tu. Itu keturunan Nabi. Sampai di bawahnya orang buang dah. Tak ada tengku tak ada, takut. Jadi akhir zaman ini maka terjadi berlakulah bagi peristiwa penyakit yang pelik. Kerana apa? Kita dah tinggal ini leluhur kita ni, kalau keturunan ni, maka datang penyakit. Bila penyakit berubat bila dengan doktor pun tak lega. Berubat dengan tok bomong pun tak lega. Berubat dengan pawang dukun pun tak lega. Berubat dengan ruqyah syar'iyah, jampi syara-syara pun tak lega. Dia panggil perubatan Islam, tak lega. Kerana penyakit ni luar biasa, tak lega. Sampai kadang-kadang 30 orang tok bomong, 30 orang doktor ubat, tak lega juga. Ubatnya apa dia? Ubat dia kena sambung balik, cari balik leluhur keturunan kita sampai. Itu ubat dia. Lepas tu pergi ziarah mereka, hadiahkan Fatihah ataupun orang panggil ayat Quran ke, Qul huwallah ke, tahlil ke, hadiahkan pada mereka. InsyaAllah penyakit yang pelik tadi ni bawa akan lega sikit demi sedikit. Ini kena ambil cara juga ni buat ni. Bab nasab ini keturunan. Jadi saya tanya panjangkan bab tu, kita sambung balik. Itu kena cara bab lain pula. Nabi kata itu keluarga Nabi SAW. Keturunan ni di golongan yang macam ni dia panggil keluarga pada maqam zakat, haram makan zakat, iaitu daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Baik. Dan kata Malik, ini kata Imam Malik radhiyallahu anhu, tadi kita ikut pandangan Imam Syafi'i, Imam kita Syafi'i. Kita tengok pula dalam mazhab Imam Malik, keluarga Nabi ini kena kepada siapa? Katanya dan keluarga Nabi, keluarga Nabi SAW itu khusus, dia kata khusus, yakni tertentu kepada anak cucu Hashim jua. Bukan, dia kata bukan, bukan anak Muttalib. Jadi kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, keluarga Nabi itu kena kepada dua puak. Satu puak Bani Hashim, anak cucu Hashim, dan juga Bani Muttalib, anak cucu Muttalib. Tapi di sisi Imam Malik, dia khususkan
keluarga Nabi ni hanya kepada puak anak cucu Bani Hashim saja, anak cucu Hashim saja. Jadi anak cucu Muttalib tak masuk dalam keluarga Nabi. Itu di sisi Imam Malik radhiyallahu anhu. Baik. Ya kita gitu. Nak bagi tahu macam tu. Habis. Kemudian katanya, waktu orang kata itu di sisi Imam Syafi'i masuk dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini anak cucu Hashim dan juga anak cucu Muttalib. Kalau di sisi Imam Malik, keluarga Nabi itu hanya satu saja, yaitu Bani Hashim, anak cucu Hashim saja. Adapun Bani Muttalib, jadi anak cucu Muttalib tak masuk dalam keluarga Nabi. Itu di sisi Imam Malik. Kita tambah satu lagi. Ini kena catat. Ini tak ada lagi tak. Adapun di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Malik kita sebut dah, Imam Syafi'i pun kita sebut dah. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah pula dia kata yang masuk dalam keluarga Nabi SAW ini mana? 5 saja, iaitu yang utamanya keluarga Sayyidina Ali satu, dan yang kedua keluarga Sayyidina Ja'far, dia panggil Alu Ja'far. Tadi Alu Aliyin, keluarga Sayyidina Ali itu masuk dalam kata keluarga Nabi. Yang kedua Alu Ja'far, dia panggil keluarga Sayyidina Ja'far, itu masuk dalam keluarga Nabi. Dan yang ketiga dia panggil Alu Aqil, Aqil Ain Qaf Ya Lam, Aqil, keluarga Aqil, itu masuk keluarga Nabi. Dan yang keempat Alu Abbas, dia panggil keluarga Abbas. Abbas tu pak ponakan Nabi, kan, pak saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelimanya yaitu Alul Haris, dia panggil keluarga Haris. 5 ni, kan. Sekali lagi kita ulangi: Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Abbas, Alul Haris. 5. Ini di sisi Imam Abu Hanifah. An-Nu'man ibn Sabit radhiyallahu anhu. Itu dia ada khilaf lah, ada khilaf itu. Itu yang jadi banyak terbit lah, terbit para habaib, terbit orang panggil daripada Hasani dan Husaini. Jadi banyak Hasani ni banyak belah Maghribi. Kalau di Mesir banyak Husaini, kan? Di Mesir banyak daripada keturunan Sayyidina Husain. Kalau di Maghribi, di Morocco, banyak pada keturunan Sayyidina Hasan. Hasan, baik itu. Banyak lagi lah kalau nak cerita abang keluarga Nabi SAW ni. Kemudian kita tengok lagi dia sebut, itu pandangan ataupun pendapat Imam Malik. Coba kita tengok apa. Dan kata Syekh Abdul Salam rahmatullahi alaih, Syekh Abdul Salam rahmatullahi alaih, iaitu salah seorang daripada pensyarah, bukan pensyarah universiti, salah seorang daripada pensyarah kitab ini, yakni kitab Jawhar At-Tauhid. Namanya Ittihaful Murid Syarhi Jawhar At-Tauhid. Jadi Syekh Abdul Salam dia mensyarahkan kitab Jawhar At-Tauhid. Jawhar At-Tauhid itu karangan bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, kemudian disyarahkan oleh Syekh Abdul Salam.
namanya Ittihaful Murid bi Syarhi Jawharatit Tauhid. Apa kata beliau? Katanya mana ada sahnya? Dan keluarganya, keluarga Nabi itu sekalian orang yang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau kita tengok ta'arif ni, kita masuk tak? Kita masuk tak? Kan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu. Masuk tak kita? Masuk. Tapi masuk saya kau keluar pula. Mana? Tengok dia kata tiap-tiap orang yang bertakwa. Bagi kita takwa tak? Tengok pula situ. Mana disebut tu? Tiap-tiap orang yang muttaqi. Di mana? Iaitu sekalian orang yang bertakwa kepada Allah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah ahlul Nabi. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil apa? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang beriman dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu adalah keluarga Nabi. Itu panggil keluarga Nabi. Baik kita masuk. Ada yang masuk, ada yang tak masuk. Baik, ini mengikut pandangan dan juga pendapat Syekh Abdul Salam. Kita tengok pandangan yang lain pula. Ada ulama-ulama yang lain menyebut keluarga Nabi ini ikut maqamat, ikut maqam, kedudukan dia. Karena keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada 3 kategori, iaitu ada keluarga Nabi pada maqam madah, dipanggil fi maqamil madhi, pada maqam puji. Ta'rifnya atau definisinya, dipanggil definisi bagi keluarga Nabi pada maqam puji, iaitu kullu mu'minin taqiyyin naqiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin naqiyyin, iaitu setiap orang beriman yang bertakwa lagi yang suci, bersih. Bila kita tengok tentang ni, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Tengok kita, takwa kita terang mana, maqam kita, bersihnya kita terang mana daripada dosa. Kalau kita tak bersih daripada dosa, takwa kita ni teguh-teguh saja, tak masuk dalam keluarga Nabi pada maqam madah. Yang kedua, keluarga Nabi pada maqam zakat. Tadi kita baca kan, iaitu bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib, dengan makna tahrumu alaihim az-zakatu ay akluha, dengan makna haram atas mereka makan zakat. Mereka tak boleh ambil zakat, tak boleh terima zakat, kerana zakat di sisi mereka adalah umpama daki-daki, kotoran-kotoran, maka mereka tak diterima. Jadi hak ni pun kita tak masuk juga kan. Lepas itu tengok nombor 3. Tengok nombor 3 pula. Ini maqam nombor 3. Dia panggil keluarga Nabi pada maqam doa. Maqam doa. Iaitu mana? Kullu mu'minin walau asiyan, iaitu setiap orang yang beriman sekalipun dia penderhaka atau pendosa.
Bila tengok hak tu kita ni masuk dalam keluarga Nabi pada maqam doa. Nah, sebab kita ni beriman dengan Nabi, tapi kita ni buat dosa, buat maksiat. Kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang yang beriman walaupun dia pendosa, pelaku maksiat ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk. Tapi pada maqam doa, pasal apa pada maqam doa? Kerana kita ini sangat berhajat kepada doa. Habis itu. Habis. Baik. Ada tak cara yang lain kita ni boleh dimasukkan dalam keluarga Nabi? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Lagu mana kita nak masuk ke dalam keluarga Nabi? Iaitu dengan satu cara saja, iaitu dengan mutaba'ah, iaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya mana dalilnya? Kita bagi dalil kat dia, bagi puhati. Ni tuan-tuan bukan kira puhati. Ni kira yang bersih hati dia terima. Kalau ikut puhati habis 10 dalil pun dia tak puas, dia tak terima. Dia tak terima. Habis situ pun daripada kebersihan hati, suci hati, bersih hati dia terima. Iaitu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis sahih Mustadrak ala Sahihain, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kita tahu dia orang Parsi. Dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab, tapi dia orang Parsi, bukan orang Arab. Dia orang Iran. Kan? Maka Nabi kita sabda kepada dia, Salmanu minna ahlul bait. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi Salmanu minna ahlul bait. Salman itu adalah ia daripada ahli bait kami. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermasukkan Sayyidina Salman dalam keluarganya. Apa sebab? Sebagaimana kita maklum Sayyidina Salman bukan orang Arab, dia orang Parsi, punya Al-Farisi. Tetapi Nabi kita nak mengajarkan kita umat, dia panggil ta'liman lana, kerana nak mengajarkan kita umat ini supaya kita ikut Nabi. Dengan ikut Nabi maka kita akan menyabitkan perhubungan dengan Nabi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Atha'illah dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Ta'zibin Nufus. Katanya fabil mutaba'ati yusbitul ittisala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'adamiha tusbitu al-inpisala anhu. Artinya dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menyabitkan ittisal, berhubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'adamiha, dan dengan tidak mutaba'ah itu tusbitu al-infisal anhu, itu akan menyabitkan infisal. Infisal ni perpisahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau kita nak berhubung dengan Nabi, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut tu dia ada dua. Ada mutaba'ah jaliyah, ada mutaba'ah khafiyah. Ikut secara terang, ikut secara tersembunyi. Ini panjang cerita ni.
Lepas tu apakah hakikat mutaba'ah? Hakikat mutaba'ah sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW sendiri ketika Al-Imam Abul Hasan Asyadzili bermimpi melihat Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqiqatul mutaba'ah? Wahai Rasulullah, apakah itu hakikat mutaba'ah, mengikuti Nabi? Nabi kita bersabda, yaitu ru'yatul matbu' fi kulli syai' wa 'inda kulli syai'. Ru'yatul matbu' yaitu melihat orang yang diikuti itu fi kulli syai', pada setiap perkara, wa 'inda kulli syai', dan ketika setiap perkara atau di sisi setiap perkara. Pendek kata, semua Nabi kita buat, kita ikuti. Semua gerak-gerik Nabi kita ikuti. Cara pakaian Nabi, cara makan Nabi, cara bercakap Nabi, cara muasyarah pergaulan Nabi kita Muhammad SAW, cara Nabi kita tidur, ikut semua. Dia sebut fi kulli syai' wa 'inda kulli syai', pada setiap perkara, di sisi setiap perkara. Itu akan menyabitkan kekeluargaan kita dengan Nabi SAW. Kalau kita boleh buat semua itu, kita termasuk dalam keluarga Nabi SAW. Inilah satu rahsia kan untuk terkenal Nabi. Kemudian katanya, Syah dan ada sekalian anak Rasulullah itu masih dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى